Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya Allah, terteramkanlah kami daripada segala malapetaka di dunia dan seksa di akhirat. Jauhkanlah daripada kami akan segala kejahatan di dunia serta kejahatan di akhirat. Dan hendaklah lorongkanlah kepada kami jalan kebenaran, kitab suci Al-Quran dan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada tekanan bencana yang keterlaluan, daripada mendapat penyakit yang berpanjangan dan kesudahan yang buruk, dan juga daripada kegembiraan orang yang membenci kami apabila kami kecewa. Jika daripada begitu juga, jauhkanlah kami daripada mengidap penyakit serta putus harapan dalam hidup kami. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia ini. Kita masih bersyukur, tuan-tuan. Marilah kita sama-sama berada di dalam jawul ilmi. Kita bersama-sama memanfaat dan manfaat dalam program kali ini yang bersiaran di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan, bahagian sumber manusia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita sedang menghadapi norma baru dalam kehidupan kita, kerana kita masih lagi dikejutkan satu fenomena yang belum pernah rasanya kita alami. Seluruh masyarakat seolah-olah menjadi kebimbangan pada setiap masa. Nak jalan pun rasa serba salah. Nak berkumpul pun rasa serba salah. Nak pergi beli kedai pun rasa serba salah. Rasa terlalu bimbang dan berasa terlalu sangsi. Ini adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita menghadapi musibat COVID-19, di mana masih lagi kita sedang alami, dan insya-Allah supaya ikhtiar kita, berbagai langkah yang kita laksanakan, semoga diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara langkah yang telah pun kita laksanakan PKP dan sekarang ini PKPB. Maknanya kita diminta supaya berdisiplin segala kerja buat kita, dan kita turut mengikuti SOP. Bagaimana norma baru dalam kaedah melaksanakan perkahwinan, akad nikah dan juga jamuan-jamuan perkahwinan dan sebagainya, dan juga majlis-majlis yang tertentu, perjumpaan itu semuanya kita berada dalam norma baru.
Ini nak melatihkan kita supaya kita menghadapi dengan penuh sabar, dengan penuh mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi kita menuju kembali kepada hari akhirat. Tak ada suara habuk hok gedah dalam kubur, tak ada suara habuk gedah hok dalam kubur, ada hok gi atas orang, tanah orang lain. Tapi hok gi kita tak ada suara habuk lagi. Meninggal, kemudian berpindah kepada alam dunia, kepada alam akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada petang ini kita membicarakan sedikit berhubung dengan bagaimana ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kisah ni bukan cerita-cerita orang panggil duduk atas rokah, duduk atas batah. Cerita orang panggil bukan cerita yang direka-reka, tetapi cerita yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berhubung dengan kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan nak mengulang kaji secara ringkas pada petang ini, marilah kita sama-sama share dan like kepada program ini. Pakak-pakak kita share sama-sama. Kita rayak, kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Tujuannya ialah untuk mendapat ibrah. Apa makna ibrah, tuan-tuan? Ibrah ni pengajaran. Setiap berlaku ada hikmah, ada pengajaran di sebalik itu. Di mana Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-9, di mana Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibta an ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Sadaqallahul azim. Allah menyebut, adakah kamu menyangka, wahai Muhammad, bahawa kisah Ashabul Kahfi, apa makna Ashabul Kahfi? Maknanya penghuni gua. Kahfi maknanya gua. Ashab maknanya sahabat. Maknanya penghuni gua. Dan disebut Ar-Raqim. Dan juga Ar-Raqim termasuk antara tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan. Kisah benar. Di dalam Al-Quran yang disebut kisah Ashabul Kahfi ini bermula daripada ayat 9 hingga ayat yang ke-26 dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana kisahnya amat menarik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi ditidurkan berapa tahun, tuan-tuan? Allah menidurkan Ashabul Kahfi ini berapa tahun, tuan-tuan? Boleh jawab tak? Ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun di dalam gua. Ditidurkan oleh Allah. Bukan dimatikan, tuan-tuan. Bukan dipensangkan. Bukan kata selok. Tidak, ditidurkan, kata ulama. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama 309 tahun dalam gua. Allahu Akbar. Kalulah kita agak umur kita pun tak sampai 100 tahun. Kalau sampai 90 tahun tu, Allah tak orok dah. Tak orok dah, letih dah. Tak ada dah nak mikir hak tu hak ni. Pada mikir duk cara diri sendiri pun tidak termampu dah. Sikit lagi kita akan rasai apabila Allah panjangkan umur. Wa man nu'ammirhu wa nunaqqisu fil khalq afala ya'qilun, kata Allah. Sekiranya Allah panjang umur kita, kita semua nak panjang. Tapi panjang agak kita tengok Allah setakat mananya. 90 tahun, 80 tahun dah berasa tak cakap dah. Berasa penat dah.
Sebab itulah Allah kata wa nunaqqisu, makin berkurangan dari segi kemampuan, dari segi orang panggil kederak kita. Tetapi dalam kisah ini Allah nak menunjukkan betapa kuasanya Allah menidurkan selama 309 tahun di dalam gua. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini merupakan kisah di mana yang pertama orang tanya, di mana terletaknya gua Ashabul Kahfi ini? Di mana tuan-tuan terletak Ashabul Kahfi ini? Telah menjadi perdebatan daripada berzaman mengenai gua dan tempat persembunyian Ashabul Kahfi ini. Tapi setengah ulama kata, tak usahlah duk tekal sangat mana tempat berlakunya tempat Ashabul Kahfi ini. Yang penting ialah penceritaan yang Allah nak sebut, yang Allah sedang sebut, yang Allah telah pun menyebut di dalam Al-Quran. Banyak tempat yang didakwa di mana berlakunya kisah ini. Ada yang dikatakan di Gua Jabal Qasiyun di Syria dan di Gua Ephesus yang dikatakan di Turki dan sebagainya. Namun Gua Ashabul Kahfi ini ada yang dikatakan yang terletak di Abu Alanda, kira-kira 7 km daripada pusat bandar Amman, Jordan, merupakan lokasi sejarah yang lebih menepati dengan ciri-ciri yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kawasan ini satu ketika dulu dikenali sebagai Ar-Raqim kerana terdapat kesan tapak yang bernama Ar-Raqim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Raqim juga disebut di dalam Al-Quran, dan ahli tafsir mentafsirkan Ar-Raqim ini sebagai nama anjing, dan ada yang menyatakan sebagai batu bersurat. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan dan menyatakan dengan jelas di mana tempat sebenarnya bersembunyi. Sebab utamanya seperti mana yang disebutkan tadi lah. Seperti mana yang disebutkan tadi ialah kerana ianya tidak memberi manfaat kepada umat Islam. Tepat tu mana tepat? Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya mahu hamba-Nya mengambil iktibar kisah perjuangan pemuda mempertahankan akidah. Ini tajuk besar. Tajuk besar ialah nak menceritakan tentang bagaimana 7 orang pemuda tadi, perjuangan 7 orang pemuda tadi mempertahankan akidah, pegangan mereka kepada agama yang suci. Bagaimana dia mempertahankan akidah mereka. Jadi, kalaulah kita lihat ayat yang disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ini, dan dapat kita ketahui kedudukan sebenar pintu gua yang menjadi tempat persembunyian ke-7 pemuda tersebut. Tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-17, yang nyatakan, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong ke kanan daripada gua mereka, dan apabila terbenam meninggallah mereka ke arah kiri, sedang mereka berada di tempat yang luas dalam gua tersebut. Ini yang disebutkan. Yang demikian itu adalah daripada tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memberi, dan siapa yang diberi hidayah petunjuk, dan siapa yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah, dan siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak sekali-kali akan beroleh sebarang pertolongan, tuan-tuan. Sebarang pertolongan yang dapat menunjukkan jalan yang benar kepadanya. Maka kembali yang kita nak sebut kisah pembuktian ini, apabila kita tengok mengenai kisah Ashabul Kahfi, di mana yang disebutkan tadi bukanlah kisah jenaka, dongeng ataupun suatu rekaan saja. Sejarah kejadian tersebut sebenarnya ianya mempunyai orang panggil hubungan yang rapat
Bagaimana persoalan yang ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bagaimana dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam ini menghadapi berbagai-bagai cabaran. Nak masuk Islam, nak suruh, nak tengok surga, nak tengok air yang mengalir. Nak tengok Quran turun 30 juzuk dulu. Nak tengok malaikat, macam-macam lagi. Gesaan daripada golongan musyrikin. Bagaimana cabaran-cabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga dikatakan cabaran. Bagaimana setengah daripada golongan Yahudi minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan kebenaran baginda dengan boleh menceritakan kisah berhubungan kisah tersebut. Maka ada yang disebut menyatakan bahawasanya orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, tolong cerita kepada kami tentang kisah 7 pemuda yang rela mengasingkan diri untuk mempertahankan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau sanggup menceritakan dengan sebenar-benarnya, aku akan ikut ajaranmu ya Muhammad." Ini banyaklah ayat-ayat. Salah satunya orang minta, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku nak tengok malaikat lagu mana." Macam-macam. Maka Rasulullah menjawab, "Aku sebagai Rasul, aku sebagai tugas untuk memberi berita yang benar dan berita yang mengembirakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Hijau untuk syurga neraka adalah milik Allah Subhanahu wa taala." Maka dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam waktu masa yang begitu agak lama, maka turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi menceritakan mengenai 7 pemuda yang dinyatakan tadi. Penjelasan mengenai Ashabul Kahfi ini terdapat dalam surah Al-Kahfi, di mana yang disebut tadi dalam ayat yang ke-9. Sila kita rujuk dalam surah Al-Kahfi sehingga ayat yang ke-26 yang kita sering baca semua. Yang sering kita baca dalam surah Al-Kahfi ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita nak ceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi ini, sebagaimana yang dikisahkan oleh kepada kita, pada asalnya penduduk negeri ini beriman kepada Allah dan beribadat mengesahkan Allah. Namun dalam satu riwayat yang menyatakan keadaan yang berubah selepas kedatangan seorang raja yang bernama Dicyanus. Seorang raja yang bernama Dicyanus, iaitu raja yang kufur, yang memerintah secara kejam, raja daripada Rom, yang memerintah secara kejam dan kuku besi. Siapa yang menentang keinginan raja, maka samalah seperti mengakhiri hidupnya. Maknanya, nak nyawa tak lama. Kalau menentang, memerintah, raja ni memerintah secara kejam, maka samalah seperti mengakhiri hidupnya lebih awal. Maknanya orang panggil mati awal lah. Adat kata. Dia memaksa rakyat di bawah pemerintahannya supaya menjadi murtad. Supaya menjadi murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka dan yang dikatakan pemerintah yang kufur ini suka kalau rakyatnya bertukar menjadi agama kufur. Wal-iyazubillah. Menyembah batu, berhala yang dianutinya. Rakyat yang takut dengan ancaman dan seksa raja tersebut terpaksa akur dengan arahan yang raja yang zalim, pemerintah yang zalim ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan dalam pada itu terdapat sekumpulan pemuda beriman. Ada orang yang dipilih oleh Allah. Dalam keadaan begitu, ada orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bercita-cita untuk mempertahankan akidah. Maka terdapat pemuda tadilah. 7 pemuda
yang dikatakan enggan tunduk dengan tekanan raja Dqianus yang kafir ini. Tak seh ikut pemerintah yang zalim ini. Di tengah-tengah kekufuran raja, bangsa dan kaum mereka. Kesemua 7 pemuda tersebut secara sembunyi-sembunyi tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya 7 pemuda tadi. Secara senyap-senyap, bicara puak-puak dia, lagu mana ni kita nak tetap pendirian dalam agama dan kita mesti tetap teguh mempertahankan akidah. Walaupun menyedari nyawa dan diri mereka mungkin terancam dengan sebab melakukan perkara yang demikian. Maka inilah Allah sebut dalam kisahnya pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Taala ini, nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah sebut dalam suratul Kahfi. Boleh kita rujuk dalam ayat yang ke-13. Dia menyatakan, kami ceritakan kepada kamu, wahai Muhammad, perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah hamba, adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk dan hidayah daripada Allah. Tengok tuan-tuan, orang yang diuji oleh Allah, 7 pemuda tadi diuji oleh Allah menghadapi tekanan. Panggil nyawa lah. Nyawa di hujung pedang dah. Tetapi dengan keyakinannya, dengan kesungguhannya, dengan semangatnya untuk mempertahankan agama Allah, mereka mencari jalan bagaimana untuk mempertahankan akidah, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepercayaan dan keyakinan 7 pemuda ni terus bertahan. Akhir sekali dapat tahu kepada raja. Beritanya tahu selalu. Tahu kepada raja, akhir kali mereka ni dipanggil menghadap raja yang dikatakan raja Dqianus tadi. Oh, panggil dah lah. Nah, panggil hok mana? Apa kita agak hok mana, hok keras kepala mari sini. Hok mana hok keras kepala mari sini. Di hadapan raja yang zalim tadi, mereka dengan penuh berani dan bersemangat patah berhujah mempertahankan iman dan prinsip akidah. Jadi hak ni lah hak kita naknya. Tidak kata kita beriman kepada Allah secara taklid. Lah ni kalau orang tanya kita apa beriman? Tu aku ayah aku Islam juga gitu yalah. Nah, apa arti Islam? Hak tu tanya ustaz lah. Ada tanya tutup guru lah. Maknanya kita mesti mengambil berat dalam soal agama. Seharusnya kita boleh menjawab amantu billah, kenapa aku beriman kepada Allah. Kita ada hujah-hujah yang benar, di mana Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan kamu wahai manusia dan jin kecuali untuk liya'budun. Kita cerita bab manusia dulu. Sebab dalam ayat ni ada sebut al-jin, al-insa wal jin. Tujuan dan matlamat kita sebagai manusia ini, tuan-tuan, duduk mana pun kena beriman kepada Allah. Duduk mana pun, duduk seorang, duduk ramai-ramai, duduk seorang ni, duduk using gapo masalah kita. Tapi kita kena ingat kepada Allah. Ujian daripada Allah. Maka begitu juga dengan 7 pemuda ini. Di hadapan raja yang zalim, mereka dengan penuh berani dan bersemangat patah berhujah pertahankan iman dan prinsip akidah mereka yang diyakini. Pemuda-pemuda tersebut mengakui yang dikatakan bahawa hanya ada Tuhan, ada satu Tuhan yang layak disembah, yang perlu memohon pertolongan. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Dialah Allah yang esa. Allah yang Maha Esa, yang Maha mengetahui alam beserta isinya, yang kekal abadi dan tidak ada sebarang kekurangan, tuan-tuan. Ini dia faham. Ini dia yakin. Kita nak gitu, tuan-tuan. Kita nak menjadi syabun
nasyafi ibadati rabbih. Pemuda-pemuda yang selalu ingat kepada Allah. Pemuda-pemuda yang selalu menangis mengenangkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Ni gak Allahu Akbar buat dosa. Suka baru. Nak. Musim-musim PKP pun tak ada. Insah tak ada sedar. Kadang-kadang terjebur di dalam soal-soal maksiat, soal-soal benda yang dimurkai oleh Allah. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut tentang peristiwa ini. Bagaimana Allah meneguhkan hati pemuda tadi. Dan kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berada di hadapan raja. Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna wa rabbus samawati wal ard. Ini kenyataan yang dilakukan oleh pemuda tadi. Dia tetap meneguhkan hatinya. Kita ni kalau hak jenis gak sibuk dengan kerja, sibuk dengan wak makan, sibuk dengan kenduri, terlupa dah nak semaya. Lupa nak ibadat Allah, aku tak semaya zuhur asar lagi. Biarlah sibuk. Sibuk dengan urusan. Ni nikah kahwin ni boleh buat kenduri dah berkali dalam kapasiti yang tidak besar. Tak tu pun duk sibuk dah. Nak hak baru ni tak sibuk pun dak juga. 2 kali 5. Hak sibuk buat alasan sibuk. Hak tak sibuk pun sibuk juga. Inilah orang kita. Sanggup nak membuat alasan-alasan sedangkan kita ni akan mati, tuan-tuan. Kita akan disoal. Segala kerja buat, tak kira muda, tak kira tua. Maka sebab itulah Allah SWT menyebut dalam ayat yang ke-15. Boleh kita rujuk dalam surah Al-Kahfi. Allah menyatakan warabatna ala qulubihim id qalu rabbuna wa rabbus samawati wal ard, sehingga kepada akhir ayat. Dan kami telah meneguhkan hati mereka sewaktu mereka berdiri di hadapan raja. Lalu mereka berkata, membentang dan menegaskan tauhid. Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan, mentadbirkan langit dan bumi. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan selain daripada Dia. Ini tuan-tuan yang perlu kita semak dalam hati dan jiwa kita. Allah yang melihat kita duduk mana lah ni. Allah yang melihat kita sedang buat apa. Kita laksanakan kerja apa. Allah melihat segala kerja yang kita laksanakan. Allah yang mengira segala amalan-amalan. Allah yang membalas amalan-amalan kita pada hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Maka raja dikenal sedang pengikutnya terkejut. Kejut punya kejut. Tapi raja ni dia menggunakan kekuasaan yang ada padanya dan mengancam. Dia kata kalau mengikut satu riwayat ni memakan masa 2 hari. Memberi tempoh 2 hari pemuda tersebut jika gagal membuat demikian dan tidak mahu mengubah keyakinannya dengan segera, maka mereka akan dimurtadkan secara paksa atau dijatuhi hukuman mati. Ini disebut ada mufassirin menyatakan generasi salaf dan khalaf, generasi awal Islam dan generasi yang kemudian menyebut para pemuda tersebut ada yang dikatakan terdiri pada anak-anak orang hebat juga. Terdiri daripada hak insah sedar ni, hak daripada anak-anak orang hebat juga. Anak-anak pembesar, anak-anak pemimpin, orang yang terhormat. Kenapa mereka bersatu? Mereka tidak berpecah, 7 pemuda tadi, kerana diikatkan dengan iman. Sebab itulah kita kena bersatu, tuan-tuan. Orang yang diikatkan dengan iman, dia akan bersatu di bawah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa tenang, tidak rasa iri hati, tidak rasa sombong, tidak rasa riak, kerana diikatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak, tuan-tuan? Apabila kita beriman, kita rasa tenang. Kita tengok orang kaya, kita lebih kurang lah. Alhamdulillah. Kita suka pula orang kaya, belalah dia kaya. Tak, dia boleh tolong orang miskin, dia dapat pahala, kita rasa suka. Tak ada rasa iri hati, tak ada rasa cemburu, kerana diikatkan dengan keimanan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, akhirnya mereka ni tiga pemuda tadi memutuskan untuk lari bersembunyi. Ni cerita ni. Lari dah. Menyembunyikan. Nah, bagaimana memutuskan untuk bersembunyi? Nah, melindung diri. Mencari strategi. Mencari strategi. Sebab itulah cari jalan, cari langkah ni penting. Ada orang kata COVID ni pakai gitulah. Tuhan nak mati-matilah, Tuhan nak hidup-hiduplah. Lah. Tidak. Kita mesti mencari strategi. Kita mesti mencari lagu mana untuk kita atasi jalan. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kita berazam, kita serah kepada Allah. Apabila kita menghadapi suatu musibat, kita selalu sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Ni apabila menghadapi ujian, duk cari, lagu mana duk main lagu mana Lepas mulalah nak cari amalan-amalan yang menyeleweng daripada kehendak agama. Terlibat dengan ajaran agama yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran sesat dan sebagainya. Kerana kita tidak diikatkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkatlah mereka ke gua tersebut. Kawasan pergunan yang disebut Dikianus. Di situ terdapat sebuah gua untuk dijadikan tempat bersembunyi, dan di pintu gua mereka itu mereka berdoa kepada Allah. Sebab itulah kita dalam keadaan musibat ini, merasa sesuai kita selalu membaca doa ini. Membaca doa ini. Nak masuk pejabat, baca doa. Nak keluar rumah, baca doa. Nak pergi kedai, supermarket, pasar raya, baca doa. Supaya Allah memberi keamanan kepada kita, ketenangan, dan dijauhi segala musibat. Apa doanya? Yang disebut doa Ashabul Kahfi ini, yang disebutnya ialah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Boleh ingat tak? Petani kalau boleh ambil sepatah boleh dah. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ikutlah kau. Tapi hak ikut tu hamba tak dengar. Hamba bersiaran hamba seorang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ingat tak? Ni klik di rumah, tepak tangga, terlupa. Baca doa lain. Tak apa baca doa lain pun. Baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Boleh juga. Tak? Tapi kalau anak nama Zainab, jangan sebut acak-acak hasanah. Yang marah kau Zainab. Kena rakyat nak baca doa ni, hasanah ni doa. Bukan nama orang dok. Nama duk baca doa. Bapa duk tinggal kau hasanah, aku Zainab. Allah lah tua-tua ingat kau orang lain. Masalah pula. Jadi doa ni yang penting kita baca, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat darimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Rojok kalau terlupa, rojok dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Tulis kau tak tu? Nak? Kita tulis. Nak? Kita ingat. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Sebab itulah menurut para ulama, Ashabul Kahfi ni, penghuni gua ni yang dimaksudkan dalam ayat ni, terdiri daripada 7 pemuda. 7 pemuda. Ada riwayat menamakan Tamliha, Maksalmina, Martunus, Nainunus, Saryunus, apa lagi? Zunuyunus. Tu yang disebut. Tamliha pertama, yang kedua Maksalmina, yang ketiga Martunus, yang keempat Nainunus. Ayuh nak ingat ni. Yang kelima Saryunus. Yang keenam Zunwanus. Yang ketujuh apa dia? Paliatasyunus. Belik lidah sikit nak sebut. 7 pemuda tadi. Dan semasa perjalanan ke gua ke-7 tadi ditemani oleh seekor kitmir. Yang dikatakan seekor kitmir
Diriwayat juga Tirmidzi, inilah anjing milik Talmikhah. Nah, iaitu salah seorang daripada 7 orang pemuda tersebut. Jadi anjing itu turut bersama-sama dengan mereka berlindung, bersembunyi dalam gua tersebut. Oleh kerana keletihan, ketujuh pemuda itu tertidur sementara anjing itu berada sekitar pintu gua tersebut. Ini huraian secara detail. Tapi kita nak ambil sebagai imbrah iktibar saja. Takut tak padan dengan satu jeh. Dengan surah Al-Kahfi, cerita yang begitu hebat. Kita nak ambil masa yang begitu pendek. Tapi walau bagaimanapun, yang dikatakan cerita pasal raja tadi, keesokan harinya raja memerintahkan agar segera cari pemuda tadi. Cari. Untuk dihukum mati. Lepas pada tarikh yang ditetapkan. Tak muncul-muncul juga. Tak muncul-muncul juga. Keesokan harinya raja ni perintah agar segera bawa pemuda-pemuda, 7 pemuda tadi, dan dilaksanakan hukuman mati. Tetapi arah raja yang kejam ini tak berjaya. Tidak berjaya kerana pemuda-pemuda telah lari perang. Pak cari tak temu ni, lari perang. Walaupun seluruh rakyat dikerah untuk mencari pemuda yang dianggap derhaka kepada raja tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT. Ada yang membuat alasan-alasan dan riwayat kata untuk menyenangkan hati raja, para pegawai yang memaksanya, maka pemuda-pemuda yang mencari tadi katanya matilah, katanya mati dalam macam-macam lagi. Kita tak boleh keluar, duduk dalam lubang yang amat mengerikan, dan amat menakutkan. Tutup dah pintu gua, mati dah situ, macam-macam lagi. Inilah alasan-alasannya, yang betul, yang benar. Ketujuh pemuda ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan 309 tahun ini, tuan-tuan, yang dikatakan duduk dalam gua, ke semua 7 pemuda tersebut diberi keselamatan. Allahu Akbar. Ketenangan oleh Allah SWT, maka ditidurkan oleh Allah dengan nyenyaknya dalam gua tersebut untuk sekian lama. Berapa, tuan-tuan? 309 tahun. Masya Allah. Ini membuktikan kekuasaan Allah bahawasanya kita semua akan dibangkit semula. Fa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jasadnya terpelihara. Allah yang amat berkuasa. Maka Allah SWT ingin menzahirkan bukti-bukti kekuasaannya kepada hamba-Nya melalui peristiwa ini, tuan-tuan. Kita bukan cerita kisah saja, kita nak ambil ibrah. Kerana Allah mentakdirkan pemuda-pemuda ni tidur dalam jangka masa 309 tahun ni. 300 tahun dengan kiraan ahli kitab atau tahun Masehi, dan ditambah 9 tahun lagi dengan kiraan yang dikatakan. Maka dan mereka telah tidur di dalam gua selama 300 tahun. Walabisu fi kahfim salasa mi'atin sinina wasdaduna tis'ah. Itu Allah sebut dalam ayat yang ke-25. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menghidupkan 7 pemuda ini dalam gua tersebut. Okey. Kemudian kita lihat, tuan-tuan, masa kebangkitannya. Masa terus berlalu, zaman pun telah berganti daripada beberapa generasi. Kini kerajaan yang terus dipimpin oleh raja yang kejam dan musyrik telah berubah. 300 tahun, tuan-tuan. Berubah dah lah. Kalau kita 300 tahun tak tahu mana, lagu mana agak-agak. Generasi anak-anak kita. Allah ni pun Allahu Akbar. Macam-macam terlibat dengan gejala sosial. Kalaulah kita tidak mengambil berat, lagu mana generasi anak-anak kita. Kita ni pakat nak pergi belakang. Nak pergi mana? Bukan nak pergi kedai, tuan-tuan. Nak pergi alai kubur, tak segi pun. Nak pergi pun diheret juga. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lepas tu nak tinggal anak, nak tinggal bini, nak tinggal cucu. Adakah nak tinggal dengan gitu? Hendaklah kita berusaha, tuan-tuan, supaya menjadikan anak-anak yang takwa.
cucu yang takwa, isteri yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak ni hak kita nak. Tujuan matlamat kita duk atas nak gapo. Hamba raja sebut sama. Nak mau nak pergi mana? Kawan nak pergi Kedang. Nak mau makan apa? Kami makan nasi. Kawan makan nasi. Pandai mau nak makan gula gapo? Gula kambing. Pas esok nak pergi mana? Nak pergi bayar rotek. Lusa nak pergi mana? Nak bayar cukai tanah. Tulak nak pergi mana? Janji dengan saing. Nak buat program. Tubin nak pergi mana? Akhir sekali mati. Dia mati. Tanya pula. Nak pergi mana? Tak ada dah. Nak pergi pejabat? Dah mati. Nak pergi ziarah ibu bapa? Mati dah. Nak pergi masjid? Mati dah. Bapa masa segar, masa ada peluang, tak pergi. Kita telah terputus daripada amalan-amalan yang sepatutnya diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tuan-tuan. Amo nasihat kepada diri amo sendiri dan juga kepada tuan-tuan sekalian. Kita tengok balik tadi. Masa kebangkitan. Nah, jadi kini kerajaan yang dulu dipimpin oleh raja yang kejam bertukar dah. Sebab 300 tahun lebih. Nah, apabila sampai tempoh 309 tahun, mereka pun bangun. Pemuda-pemuda tersebut telah terjaga kerana perut mereka terasa lapar. Dan ketika bangun, saling mereka bertanya, mu tidur apa minit? Hak ni pula jawab, aku berasa tidur separuh hari. Hak ni kata sehari. Hak ni kata separuh hari. Hak ni kata, aku tak sedar, aku tak khabar ni, aku bangun. Padahal jangka masa yang amat lama, tuan-tuan. Sebab itulah, boleh kita kata orang beriman ke? Duduk dalam kubur tak berapa lama. Nah, duduk dalam kubur tak berapa lama. Menuju pada hari akhirat. Nah, kerana disebabkan oleh amalan dia. Amalan yang kita laksanakan itu. Akan membawa kita bahagia. Bukan sekadar di dunia, tetapi di hari akhirat. Jadi, apabila bangun daripada tidur, dia rasa lapar. Dia rasa lapar. Wa qala qailun minhum, kam labistum? Qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Aw ba'da yaum. Disebut dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-19. Maka, atas rasa lapar, lalu sebahagian daripada mereka mencadangkan agar dihantar seorang wakil ke bandar untuk mencari makanan. Akhirnya, mereka gilah cari makanan. Ada yang menyatakan atas seorang. Tak kira lah kata nama Malaysia ke apa dia kata. Untuk ke sebuah kota yang disebut Efus. Kebetulan semasa mereka melarikan diri dulu. Adalah sedikit wang perak. Apabila pergi beli kan, orang-orang berlaku. Orang kata, mari mana ni? Pitih tak laku dah. Cuba gambarlah 300 tahun. 300 tahun, tuan-tuan. Maka, pergi bawa duit perak tadi. Nak rakyat hebatnya, orang yang beriman ini, semasa wakil dia pergi kedai tu, dia rakyat lalu dah. Yang pertama, mu kena jaga rahsia. Yang rakyat, pecah raja sudah. Mari tekan kita, nak lari mana. Yang kedua, mu kena ingat, kita perut lapar. Dalam keadaan lapar berlaku. Maka, mu kena cari makanan yang halal. Mu kena cari makanan yang halal. Taklah gitulah. Nak rakyat 7 pemuda ni dia intibat, disiplin. Tuan-tuan dan puan-puan. 7 pemuda ni seorang yang berdisiplin. Seorang yang berintibat di dalam melaksanakan agamanya. Orang sebutlah perkataan. Hak orang ada sebut sama gak istiqamah lah. Istiqamah lah. Jadi tetap pendirian dia dalam agama. Lihatlah betapa bersihnya hati dan akhlak mereka. Walaupun dalam keadaan yang cemas dan sukar kelaparan, mereka masih pesan lagi kepada sahabat. Di mana yang disebutkan tadi, mencari makanan, carilah makanan yang bersih lagi halal. Ini penting, tuan-tuan. Ini menandakan bahawa mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut kepada kita. Walaupun Allah SWT menyatakan dalam ayat yang disebutkan tadi, para pemuda tadi amat berhati-hati dan berjaga-jaga agar jangan diketahui orang dan menyangka raja yang memerintah itu masih lagi memerintah
tetapi dia tetap lagi melaksanakan hukum-hukum Allah, mencari makanan-makanan yang halal. Kita dok asal murah gomo. Asal murah lah gila. Tak kira halal dan haram. Inilah yang disebut kepada kita. Jadi semasa pemuda Ashabul Kahfi ini dibangkitkan, selepas tidur 309 tahun, suasana negeri telah banyak berubah. Kebetulan raja dan penentah negeri merupakan orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga dengan kebanyakan rakyat. Alhamdulillah, dalam keadaan suasana yang pemuda-pemuda tersebut dibangkitkan dalam keadaan raja yang telah beriman kepada Allah. Namun masih terdapat segelintir rakyat dalam negeri ini nak mempertikalkan tentang kehidupan manusia, kehidupan kita, sedangkan kisah ini merupakan satu gambaran yang benar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini amat berkuasa menindurkan manusia selama 309 tahun. Ini yang disebut. Dan demikianlah kata Allah, kami dedahkan hal mereka ini kepada orang ramai supaya mereka mengetahui bahawa inilah janji daripada Allah, menghidupkan orang mati adalah benar. Ini bukti. Bagaimana? Rujuk dalam surah Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan manusia yang telah hidup, yang telah tidur beratus-ratus tahun. Inilah. Jadi bagaimana keadaan ini? Keluar ke pasar dalam keadaan takut tadi, akhirnya boleh beli dalam keadaan terpinga-pinga. Akhir sekalinya siapa ke pasar nak beli tak laku dah. Piti tak laku. Piti perak zaman dulu 300 tahun lagi. Jadi orang pun syok lah. Syok lah. Jadi lalu salah seorang di antara mereka berkata kepada pemuda tersebut, mung tak usah bimbang lah. Duk main rahsia-rahsia, jangan duk royak kau orang. Aku ni sikit-sikit daripada mana dia royak gini-gini. Maka jawablah salah seorang, janganlah kamu khawatir kepada raja yang ganas yang kamu katakan tadi. Raja itu sudah mati 300 tahun yang lalu. Raja yang memerintah sekarang ini adalah seorang raja mukmin yang saleh. Raja kami yang seorang ini adalah orang yang beriman seperti mana yang kamu imani. Inilah dia pun berasa syukurlah, barulah pemuda ini sedar dan insaf apa yang sebenarnya telah pun berlaku. Orang ramai pun bawalah pemuda-pemuda, bawalah yang dikatakan pemuda tadi, ringkas ceritanya kepada raja. Raja yang beriman kepada Allah dan mengambil berat dalam soal agama. Maka betapa terkejutnya raja ketika pemuda menceritakan siapa dia sebenar. Raja pun memeluk pemuda tadi dengan juraian air mata yang tak terhingga. Allahu Akbar. Betapa rasa orang panggil apa, betapa tersentuh dalam hati seorang raja yang beriman tadi. Jadi ketika suasana istana menjadi hangat dan terharu dan kehadiran pemuda tadi, raja yang soleh ini kemudian menjelaskan kepada pemuda itu bahawa raja yang kejam tadi telah mati 309 tahun yang lalu. Maka pemuda-pemuda ini rasa gembiralah. Jadi setelah mereka keluar daripada gua tadi, mereka disambut oleh raja dan penduduk negeri. Maka raja membawa mereka ke istana dan diberi tempat yang istimewa. Tetapi 7 pemuda ini membuat berkali-kali menyatakan bahawa tetap nak tinggal di tempat yang dikatakan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rasa suka duduk di situ. Maka para pemuda tadi lalu berkata kepada raja, dia kata, kami ini sudah tidak mengharap hidup lama dah. Lebih pada tarikh. Bagi dia sedar, lebih pada tarikh dah. Supaya kita ni kadang-kadang lebih tarikh dah, tak sedar lagi. Umur 70 tahun tak terpuhai semaya lagi. Berat nanang. Jadi pada pemuda tadi dia faham dah. Dia kata sepatut orang yang dikatakan manusia ni setakat tu yang boleh hidup. Jadi dia kata, kami ini sudah tidak mengharapkan hidup yang lebih panjang kerana kami sudah melepasi beberapa keturunan dan kesemuanya telah meninggal dunia. Maka negeri dan binaan besar yang dahulu pun sudah runtuh semuanya. Maka kami lihat sekarang ini adalah serba baru. Maka kami berpuas hati. Raja dan penduduk yang hidup di negeri ini sudah pun beriman kepada Allah. Di hadapan orang ramai, pemuda tersebut itu
Dia menyatakan apa? Menyarankan supaya pesanan. Ini pesanan. Pesanan daripada pemuda tadi. Apa dia? Hendaklah kita sentiasa beriman kepada Allah. Itu pesanan dia. Tak kira pada setiap masa, setiap ketika, hendaklah kita sentiasa beriman kepada Allah. Yang kedua, jangan kita tunduk kepada siapa yang mengajak kepada jalan kesesatan. Jangan kita mudah terpengaruh kepada kebatilan. Jangan kita mudah terpengaruh kepada maksiat. Jangan kita mudah terpengaruh kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanannya. Jadi ada yang menyatakan setelah peninggalan para pemuda tadi, orang ramai telah pun bagaimanapun memberi penghormatanlah yang sewajarnya, dan mereka memperingati pemuda-pemuda. Ada yang mencadangkan supaya didirikan sebuah bangunan sebagai tempat peringatan pemuda tersebut dalam di gua tersebut. Ada yang mencadangkan, manakala raja yang beriman tadi mencadangkan pula agar bina sebuah masjid untuk memperingati kepada 7 pemuda tadi. Apa ibrah, tuan-tuan? Ibrahnya seperti mana yang saya sebutkan tadi. Yang pertama ialah dalam usaha menjaga iman, dalam kita menghadapi ujian, macam-macam ujian, kita tak terasa ada ujian. Nak kahwin pun ada ujian, tak kahwin pun ada ujian. Boleh cucu pun ada ujian. Dulu tak ada isteri, nak ke isteri. Boleh isteri, ada ujian pula. Tetapi kita tetapkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana iman ini sangat mahal, bukan untuk diwarisi. Bukan kita kata tak apalah, kita orang beriman dah, tok lebah dah, anak lahir tok lebah dah. Kadang-kadang anak pun tak serupa dengan kita. Iman perlu kita menghayati dan mempelajarinya dengan penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kisah-kisah yang kita dengar, pengorbanan mempertahankan akidah ni, bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Ammar bin Yasir, semuanya mencari mempertahankan agama Allah. Keluarga Ammar bin Yasir satu-satunya orang yang syahid, mula-mula yang syahid pada jalan Allah SWT demi mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mesti mencari jalan sebenar. Yang kedua ialah apa yang disebutkan tadi, carilah kita hidup di atas dunia ni perkara-perkara yang halal. Jangan kita ikut langkah-langkah syaitan. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai sekalian manusia, kata Allah, makanlah daripada apa yang ada di bumi, daripada perkara yang halal. Kalau orang nak cermat setengah tok guru ke, pergi beli air, dia sembelih sendiri. Dia tak usir orang. Dia tengok kadang-kadang orang hak sembelih ayam kau gapo kau, tengok dulu. Tengok dulu, bukan kata tak boleh, tapi dia cermat. Dia cermat, bukanlah nak tanya kesalahan orang mu semaya kau tak salah, tapi maksudnya kita cermat. Nak beli ada kau tak logo halal. Kita tuan-tuan ada cok halal yang dikeluarkan oleh JAKIM, yang kerjasamakan oleh semua jabatan-jabatan agama bagi negeri. Jadi kita cuba pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah haiwannya dan dah disembelih mengikut ketentuan syarak. Hak tu yang kita nak. Kita tak say perkara-perkara yang diharamkan. Jadi umat Islam dituntut mencari perkara yang halal. Mencari yang halal ini adalah wajib. Seperti mana yang dikatakan kepada pemuda yang menghadapi suatu tekanan hidup, kelaparan, tapi masih lagi fikir Allah nak cari yang halal. Sebab itulah kalau kita ada fiqh kan. Kalau kita jalan tengah hotel tak ada makanan nak makan, boleh kita makan walaupun makanan yang haram, secukup untuk menjaga nyawa kita. Tetapi dari segi sudut menjaga iman, kebersihan jiwa dan hatinya kepada Allah SWT, sanggup lagi dia meletakkan kaedahnya nak mencari makanan-makanan yang halal. Dan terapkanlah dalam diri kita nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pernah satu ketika berlaku di zaman para sahabat, ketika sahabat pergi kepada satu kumpulan
binatang-binatang. Dan ada seorang pengembala binatang tersebut, kambing lah sebagai contoh. Lalu dia kata kepada seorang pengembala, menjual lah seekor. Menjual lah seekor kambing ni. Beratus-ratus ekor. Kalau menjual seekor pun, token pun tak tahu. Nak duit ambil kamu, nak senyap-senyap. Jadi apa pemuda itu menjawab? Pemuda itu menyatakan, kita walaupun kita tidak tahu, walaupun kawan-kawan kita tak tahu apa yang kita buat, tetapi apa dia tuan-tuan? Segala kerja yang kita laksanakan ini, Allah lebih mengetahuinya. Kita buat kerja sorok-sorok, senyap-senyap, benda yang diharamkan oleh Allah. Tetapi pemuda kata, kita sedang diperhatikan oleh Allah. Rabbus samawati wal ard. Tuhan yang menguasai langit dan bumi ini. Maka betapa kagumnya seorang khalifah ini apabila mendengar kata-kata seorang yang walaupun dia seorang penggembala kambing, tetapi hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita sama-sama hidup dalam keadaan yang diredai oleh Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Dalam soal kita nak cari makanan, carilah benda yang dihalalkan oleh Allah. Dan sabar dalam menghadapi ujian. Insya-Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kita sabar dengan anak, sabar dengan isteri, sabar dengan anak-anak. Balik ni, anak kecil, kena basuh kain laping. Ada dah kain laping, pampers belakang dah. Nak masak nasi untuk isteri, dalam patai pun sabar. Kita sabar. Maka setiap kali kita sabar, tetap mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah duit kita akhirat. Tak ada guna dah kita nak pakai kad ni. Berapa butir kad, berapa butir kad ATM yang kita pakai. Tetapi di akhirat, kita menggunakan pakai kad yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang disebut tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kad kita ialah berhubung dengan solat kita, sedekah kita, amal kebajikan kita, segala bentuk kebaikan yang diadakan oleh Allah. Itulah kita dapat kad ATM yang merupakan ganjaran yang begitu lumayan pada hari akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibaratnya tuan-tuan. Insya-Allah, walaupun kita tak boleh nak melangkah lebih laju, tapi langkahlah khutwah ba'da khutwah, selangkah demi selangkah, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa itulah sekadar ringkas ibrah daripada peristiwa Ashabul Kahfi yang kita sama-sama berkongsi pada petang ini untuk manfaat kepada diri hamba sendiri dan juga kepada adik kakak sekalian, dan kita hayatilah ibrah ini supaya kehidupan kita selamat dunia dan akhirat, dan kita tetap mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah, serta Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.